Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina bima'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah waftah alaina futuhal 'arifin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa ma tawfiqi wa la i'timadi illa 'ala rabbi Ar-Ra'ufir Rahim Al-Fattahil Alim. Wa ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah dan alhamdulillah, kemudian alhamdulillah. Pada pagi yang mulia, pagi yang barakah, pagi Jumaat, pagi pada hari sebaik-baik hari dalam seminggu, maka pada masa yang baik begini kita akan berada dalam majlis yang baik insya-Allah, iaitu majlis muzakarah ilmu agama. Lebih-lebih lagi sebaik-baik ilmu ialah al-ilmu billah ataupun ilmu at-tauhid. Saudara semua, jadi kita masih berada dalam majlis muzakarah limadha ana asy'ariyun la wahabi. Maka pada hari ini kena kepada majlis yang 32. Nah, hujung-hujung dah ni insya-Allah. Dalam boleh jadi 2-3 majlis lagi kita khatam kitab insya-Allah. Maka kemarin kita duk bincang bersama tentang masalah 2 hari kita duk bincang, iaitu tentang masalah tafwid. Serah tu maknakah kaifiyah, dan boleh ke tak kita nak ambil makna zahir daripada lafaz, nah diguna betul hakiki lughawiyah boleh atau tidak. Maka kita dah dapat jawab pada 2 hari kemarin, saudara semua. Adapun hari ini datang syubhat yang terakhir dah dalam kitab kita ni. Walaupun syubhat ada lagi, nah yang lain-lain lagi, maka hak lain lagi tu insya-Allah jikalau ada masa, ada peluang dan ada luar, kita akan bincang insya-Allah sebagai mulhaq bagi kitab ini. Tapi pada hari ini kita akan berjalan turut aturan kitab. Nah, maka kita bercara hari ini insya-Allah. Nah, Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin wa 'allimna min ladunka ilma ya rabbal alamin. Jadi tentang masalah ada perkataan yang disandar kepada a'immah as-salaf, nah bahawasa mereka ni, nah perkataan mereka membui keliru. Nah zahir lafaz tu tunjuk kata para a'immah, para ulama salaf ni, nah dia mengisbatkan tempat bagi Allah, mengisbatkan jihad bagi Allah, dan lepang seumpama lagu tu. Nah, maka hari ini kita nak mari baca perkara ini, saudara semua. Baik. Maka bagi siapa yang ada kitab, maka boleh ikut bersama, iaitu pada muka 341. Muka 341, saudara semua. Baik. Dia kata wa amma ma yurwa wa yuhka salih annahum yuthbituna nusus as-sifat ala zahiriha kama ruwiya an Abi Hanifah. Nah, adapun benda-benda daripada perkataan yang diriwayat, yang dihikayat daripada setengah para ulama salaf, bahawa mereka mengisbatkan nusus sifat ni, nas-nas tentang sifat Tuhan dah di atas zahirnya, ai zahir lafaz tu. Nah, ada
sebagaimana yang diriwayat daripada Abi Hanifah bahawa Abu Hanifah berkata Allahu fis sama. Nah, jadi ada dalam setengah-setengah buku tu ada perkataan ini bahawa Abu Hanifah pernah kata Allahu fis sama. Maka zahir perkataan ini kata Abu Hanifah tu mengisbatkan tempat bagi Allah. Maka adakah begitu? Bagaimana perkataan ini yang dikata oleh Imam Abu Hanifah? Sungguh kedak dia kata, dan jikalau kata apa makna dia? Kita akan bicara pada pagi yang barakah ini insya-Allah. Wa ma ruya 'anil Imam Malik bin Anas, dan juga ada juga beberapa lafaz yang diriwayat di hikayat daripada Imam Malik annahu qala, bahawa Imam Malik berkata Allahu fis samai wa ilmuhu fi kulli makan. Kalau kita terjemah zahir-zahir Allah di atas langit, dan ilmu Tuhan itu ada setiap tempat. Maka ibarat ni ialah ibarat yang duduk jaja, duduk jual oleh kaum baru, oleh dia panggil salafiyah wahabiyah. Ada guna kalimah lagu ni. Ada Allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makan. Sebab tu banyak benar dalam dia panggil ada poster hala-hala Allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makan, duk sebar serata-rata saudara semua. Baik, dua dah riwayat daripada Imam Abu Hanifah dan riwayat daripada Imam Malik, dan wa ma ruwiya 'anil Imam Syafi'i juga diriwayat juga kata ada perkataan seumpama ni yang dikata oleh Imam Syafi'i. Bagaimana annahu qala, bahawa Imam Syafi'i ini pernah berkata al-qawlu fi sunnati allati ana 'alayha wa ra'aitu 'alayha alladhina ra'aituhum mithlu Sufyan wa Malik wa ghairihima al-iqraru bi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Tidak ada masalah di situ. Hak masalahnya belakang ni. Wa anna Allaha ala arsyihi fi samaihi. Bahawa Allah di atas arasy-Nya, pada langit-langitnya. Maka zahir itu nampak kata Imam Syafi'i mengisbatkan tempat bagi Allah, mengisbatkan jihad bagi Allah, saudara semua. Baik. Patu lagi pula wa ma ruwiya 'anil Imam Ahmad ibn Hanbal, juga ada juga diriwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal bahawa Imam Ahmad ibn Hanbal berkata Rabbuna tabaraka wa ta'ala fawqas sama'is sabi'ah. Bahawa Tuhan itu di atas langit yang ketujuh, fawqa arsyihi, di atas arasy-Nya, ba'in min khalqihi, tapi tak repa-repa berlainnya dan tak serupa dengan makhluknya. Lepas tu wa qudratuhu wa ilmuhu bi kulli makan. Itu dia. Allahu akbar. Baik. Kalau gitu, dan ada lagi kalam seumpama ini. Tu yang Imam riwayat Imam Ahmad kata ya, jawab bagi soalan saning saudara semua. Baik. Kalau gitu, kita mari bicara, mari ambil jawab di atas perkataan-perkataan yang diriwayat dihikayat daripada al-a'immah al-mujtahidin, dari Imam Abi Hanifah dan Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad ibn Hanbal, saudara semua. Baik. Dia kata apa? Ujiba an dzalika bi umur. Maka dijawab tentang hikayat perkataan daripada imam ni beberapa jawapan. Beberapa perkara lah kita. Awalan kita ambil hak Imam Abu Hanifah dulu, saudara semua. Imam Abu Hanifah dulu kata apa? Satu, yang pertamanya anna hadhihi al-athara la tathbutu wa la tasihhu an haula'i a'immah al-akabir. La tasihhu
an haula'il a'immatil akabir. Saudara semua ambil tahu bahawa riwayat semua, hikayat semua yang kita baca di atas ni, tidak sabit, tidak datang dengan riwayat yang sahihah daripada al-a'immah al-mujtahidin, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Tak sabit. Riwayat yang kita baca saat itu riwayat yang dhaifah dan batilah. Saudara semua. Sebab apa boleh kata lagu tu? Sebab apa boleh kata semua riwayat ni tidak sabit. Saudara semua. Mari kelih. Mari kelih. Sebab apa? Dia panggil apa? Kita tidak boleh sandar perkataan saat ni kepada para ulama saat ni. Sebab apa? Sebab riwayat ni riwayat yang dhaifah, tidak boleh kita nak sandar perkataan kepada tuan dia. Sebab riwayat yang batilah, yang dhaifah, tidak sahihah. Saudara semua. Lepas tu kita nak mari cara sebab apa tak sahihah, sebab apa dhaifah. Kita mari ambil dia panggil khabar hak Imam Abu Hanifah dulu. Yang dinakar bahawa Imam Abu Hanifah kata apa? Allahu fis sama. Cuba kita maklik. Ya apa? Fa atharul imami Abi Hanifah, kerana apa? Tidak sah dan dhaif, kerana faqad rawahu anhu Abu Muti'in al-Balkhi. Kerana perkataan ini diriwayat oleh seorang nama Abu Muti' al-Balkhi. Kita pergi kira bab sanad. Maka perkataan Imam Abu Hanifah Allah fis sama, para a'immah hak thiqat, tak ada siapa nakar. Tak ada siapa nakar perkataan daripada Abu Hanifah. Yang nakarnya ada seorang nama Abu Muti'in al-Balkhi. Patu wa huwa rajulun wadda'un 'inda ahli hadis. Maka Abu Muti' al-Balkhi ini ma'ruf di kalangan para ulama hadis bahawa dia wadda', orang yang reka hadis, reka perkataan. Ai bohong di atas Nabi dan bohong di atas para ulama, para sahabat, dan bohong di atas para ulama salaf. Maka orang yang bohong semacam ni, bagaimana kita nak i'timad ada di atas perkataan dia? Tak boleh. Sebab tu ia bukan sekadar bohong dak, wadda' lagi. Kalau bohong tu pun tak boleh dah. Apakah syadid al-kadhib? Kalau lebih lagi, apakah lagi wadda'? Maka lebih lagi pucuk suk dia panggil, yang wakwi kita tak boleh terima apa-apa yang dia panggil yang dinakal melalui dia. Sebab apa? Sebab kita tak tenang jiwa. Boleh hadir ni perkataan dia. Lepas tu lagi pula kita mai baca saudara semua. Maka kata para ulama, fa khabaruhu mardudun wa marfud. Dan maka semua khabar yang diriwayat oleh Abu Muti' al-Balkhi ni ditolak dan tidak boleh terima. Wala siyama fil aqaidi al-imaniyah. Lebih-lebih lagi masa boleh nak terima perkataan dia. Itu dia. Sebab apa? Sebab ba'aqidah kita kena bina bab pegangnya dengan ayat Quran yang qat'i as-subut wad dilalah, dan juga ahadis. Ini dia panggil mazhab jumhur ahli sunnah wal jamaah. Orang panggil hak hasan pun tak boleh dah nak buat dalil. Itu perkataan Nabi tu tidak boleh dah. Apakah lagi perkataan para ulama? Perkataan salaf. Lebih lagi tidak boleh buat dalil jikalau pelagak dengan hak qat'i. Apakah lagi jikalau riwayat ni dhaifah pula, yang diriwayat oleh orang yang wadda'. Itu tentang dia panggil khabar hak diriwayat daripada Imam Abi Hanifah. Kita pergi pula kepada riwayat yang diriwayat hikayat daripada Imam Malik. Wa asaru al-Imam Malik laisa bisabitin anhu juga. Hak ni pun tak juga. Dia panggil riwayat saat ni yang kata Imam Malik kata Allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makan. Riwayat ni
Nah, riwayat yang tak sabit daripada Imam Malik. Tak ada. Riwayat yang sahihah tidak ada perkataan ini daripada Imam Malik. Tidak ada nah saudara semua. Ini perkataan yang ada tapi tidak sah bagi Imam Malik. Nah, tidak boleh nak sana kepada Imam Malik kata Sebab apa? Sebab dhaifah. Sebab batilah. Nah, bukan riwayat yang lain dah menyalahi riwayat ni. Nah, saudara semua. Baik. Kenapa boleh kata tak sabit tu? Faqad rawahu anhu Surayj bin Nu'man an Abdullah bin Nafi' wa Abdullah bin Nafi' as-Sa'ir dha'ifun. Maka perkataan ini diriwayat oleh Surayj daripada Abdullah bin Nafi'. Maka Abdullah bin Nafi' as-Sa'ir ni dha'if, dia dha'if. Dah dia dhaif, maka tidak boleh terima apa daripada riwayat melalui dia. Nah, tu dia. Itu kalau bab fiqh pun nak terima tak berapa comel nak terima. Sebab apa? Sebab rajulun dhaif. Dia ada dia wa'wi hadis tu dhaif lu dah. Nah, bab fiqh tak boleh. Bab apakah lagi bab akidah? Lebih lagi saudara semua. Lepas tu itu perkataan Nabi. Pak apakah lagi jikalau bukan perkataan Nabi? Nah, tu dia. Itu sebab tu kita kena pergi setengah-setengah. Takallama anhu kathirun min ulama'i jarh wa ta'dil. Maka tentang Abdullah bin Nafi' as-Sa'ir ni banyaklah tutur kata terhadap diri dia oleh ulama al-jarh wa ta'dil daripada tokoh-tokoh ulama hadis. Faqad qala al-Imam Ahmad, maka telah sungguhnya Imam Ahmad ada perkataan Muhammad tentang Abdullah bin Nafi' as-Sa'ir ni. Kata Imam Ahmad tadi Abdullah bin Nafi'in as-Sa'ir lam yakun sahib hadis. Dia bukan ahli hadis. Wa kana dha'ifan fihi, dan dia dhaif. Maka riwayatnya tak diterima. Nah, riwayatnya tak diterima. Maka seperti saya kata saat ni, riwayatnya bab fiqh pun tak diterima. Nah, bab apakah lagi bab akidah. Maka riwayat hak kata Imam Malik kata lagu ni batil. Tak sah bagi Imam Ahmad. Bagi Imam Malik saudara semua. Baik. Wa qala al-Imam Ibnu Adiyyin anhu, dan kata Imam Ibn Adi pula, repang ulama besar masalah al-jarh wa ta'dil. Dia kata kana adalah Abdullah bin Nafi' as-Sa'ir tu yarwi ghara'iba an Malik. Benar hak yang riwayat daripada Malik benar pelik-pelik saja. Dia kata Imam Malik kata lagu ni, Imam Malik kata lagu ni, Imam Malik kata lagu ni, pendapat Malik lagu ni. Semua hak yang riwayat tentang Imam Malik perkataan yang menyalahi ulama belaka. Para murid Imam Malik yang siqat tak ada bisa dengar repang kalam yang Abdullah bin Nafi' riwayat kata Imam Malik kata. Gharaib pelik saja yang hari. Nah, mau dengar mana? Anak rapat pun tak bisa dengar Imam Malik kecil lagu ni. Orang yang melazimi Imam Malik semua tahu apa yang Imam Malik murad daripada perkataan ayat. Tak pernah dengar kalimah ni. Maka mau dengar mana mu? Itu makna kata apa? Ya reka di atas Imam Malik. Nah, sebab tu riwayat yang melalui dia ditolakkan, dilepaskan, tak diterima. Sebab apa? Riwayat yang palsu, dhaif, saudara semua. Nah, itu dia. Lepas tu wa qala al-Imam Ibnu Farhun anhu, dan kata Imam Farhun kana asamma ummiyan la yaktub. Ni adalah Abdullah Ibn Nafi' as-Sa'ir tu ialah orang yang asam tuli. Dia tuli, bagaimana nak dengar daripada Imam Malik? Sebab dia tuli. Dia tuli, dia nak dengar lagu mana Imam Malik kata? Lagi pula ummiyan, orang yang tak pandai baca, tak pandai menulis. Yang riwayat ke mana kata Imam Malik kata gini-gini? Nah, itu tanda kata ada orang lain buat di atas nama dia. Nah, itu dia. Saudara semua. Ini bab akidah nah, bab akidah. Faham baik-baik bab akidah nah, tidak boleh terima malaikat khabar yang qat'iyah thubut, qat'iyah dilalah. Sebagaimana kita bercakap lepas maridah pada jawapan yang ke-9 apa kata silap. Saudara semua. Baik, itu dua dah.
riwayat Imam Abu Hanifah juga batilah, juga riwayat Imam daripada Malik juga batilah. Wa asa adapun dan kisah yang dihikayat daripada Imam Syafi'i juga ghairu thabitin anhu, juga tak sabit, bohong saja. Imam Syafi'i tak kata apa dengan perkataan ini. Nah, saudara semua, ini benda yang kita kena beringat. Ini benda yang bahaya. Kerana apa? Kerana ada satu kitab yang nama Al-Asy'ariyah fi Mizan Ahli Sunnah. Nah, kitab ni yang dikarang nama gapo tu, tak ingat nama. Dia panggil Faisal Jasim gapo lah tu nama. Tu. Kitab tu nah, penuh dengan nakal daripada para ulama. Nah, yang tokoh-tokoh, tapi kebanyakan yang nakal tu tak sahihah. Nah, tu kena beringat benar. Bukan beringat tak. Jadi kita kena apa ni, kena tahu atau apa benar duk berlaku. Di hari ni masalahnya, nah, mereka ambil perkataan sana kepada ulama besar. Ni kelas ni Imam Syafi'i kata ni, kelas ni Imam Malik kata ni, apa ni lah, apa ni? Ni kelas ni Abu Hanifah kata ni, Allah fis sama' ni. Pak kamu ikut salah ke tak kamu Kamu hendak dakwa ikut Imam Abu Hanifah, kamu hendak dakwa ikut Imam Malik, kamu hendak dakwa ikut Imam Syafi'i. Ni Imam Syafi'i kata ni. Nah, doa langit yang ketujuh di atas arasnya. Nah, Imam Ahmad kata lagu ni. Maka pak orang ni tokoh ulama ittifaq semua kata mereka ni betul i'tikad dia. Pada mereka kata lagu ni, maka lagu ni dah akidah ni. Sedap nah, saudara. Maka orang awam lah nyanyo jikalau tak tahu benda hak sebenar. Sebab apa? Sebab perkataan itu bukan para ulama tu kata pun. Dah dia ambil riwayat yang siapa tulis tak tahu. Nah, kita main baca ni, semua dhaifah, tak sabit kali. Nah, hak sabit menyalahinya. Imam Malik kata bahasa lain, riwayat yang sahihah daripada dia. Imam Abu Hanifah kata bahasa lain, yang riwayat yang sahihah daripada dia. Nah, saudara semua. Baik. Maka riwayat daripada Imam Syafi'i, yang Imam Syafi'i kata apa ni? Kata annallahu ala arsyihi fi sama'ihi tu. Nah, ghairu thabit, tak sabit. Kerana apa? Kerana faqad rawahu anhu Abul Hasan Al-Hakari. Nah, perkataan ini diriwayat oleh seorang nama Abul Hasan Al-Hakari. Nah, al-mulaqab 'inda al-musyabbihah bi Syekhul Islam. Nah, kelih nah. Abul Hasan Al-Hakari ni dia ni fuq musyabbihah. Bahkan dia digelar, dibui gelar di kalangan fuq musyabbihah, kata dia tu Syekhul Islam. Patu dialah yang riwayat kata Imam Syafi'i kata lagu ni. Sebab apa? Kena dengan i'tikad mereka. Fuq musyabbihah yang lagu tu ya pergi Tuhan bertempat di atas arasy. Tuhan berjihad atas. Nah, maka Imam Syafi'i tak kata pun. Dia mereka sendiri. Karuknya, jahatnya, saudara semua. Nah, dia kata tu ni Abul Hasan Al-Hakari ni al-mulaqab, digelar di sisi fuq musyabbihah ni, yang mubtadi'ah, yang sesat ni, digelarkan Syekhul Islam. Dia kata ia riwayat perkataan Imam Syafi'i ni la kitab fi kitabin nasabahu ila al-Imam Syafi'i, dalam satu kitab yang dia kata ini karangan Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i tak karang apa kitab tu. Mereka buat sendiri. Nah, tulis isi kandungnya, lepas tu letak nama kitab dan orang nyari buh Imam Syafi'i. Ini benar yang berlaku, saudara semua. Bukanlah ni, bukan Wahabi ni dah, masa nung berlaku dah benar ni. Nah, sebab tu jikalau kita kembali klik ke sejarah, banyak benar-benar jikalau masuk tangan jahat diubah ibarat ni gak kebanyakan daripada ulama fuq musyabbihah. Tak seperti Mu'tazilah sesat dia pun ia tak ada mana, walaupun bukan kata bersih 100% tak ada mana betul pasal mari pun ni, mari ubah ibarat pun tak ada mana. Mereka tu kalau tak betul dengan dia bakal kitab gitu loh dah. Fuq Mu'tazilah tu.
Adapun hak lain ni dak. Nah, kita ada cuma ya masuk bubuh dah ya buai ya tambah je buai bertambah. Ni fuk musyabbihah. Nah, dulu hari tu. Lah ni pun ada lah ni. Nah, lah ni pun ada. Nah, hak pengikut dia daripada dia panggil Wahabiyah. Sebagaimana dalam jawapan yang kena yang tujuh jawapan kenapa kita Asy'ari dan bukan Wahabi sebab Wahabi ni dia tidak ada amanah. Dan nakal dia tu. Dan kita hari tu kita bercara tu kita wa'ai alasan so. Dan kita bukan ambil benar orang hak ada hujung-hujung dak ambil pala-pala tu dah. Ambil tokoh-tokoh orang Wahabi nah masa dulu dan masa sekarang. Bagaimana demo mereka mengubahkan ibarat kitab-kitab ulama dulu supaya nawi dia panggil pos lorang dengan i'tikad mereka. Nah, maka ini tadlil. Nah, ada saudara semua. Kalau gitu, nah, supaya kemarin hari ni lepas supatullah muka fuatullah nak pergi ke mana kita kata kalau kata kasar-kasar. Nah, patu kelih wasammahu dan ia tak nama nak kita ni. Nama apa? Wasiyatus Syafi'i. Nah, wasiat Imam Syafi'i. Padahal kitab ni Imam Syafi'i tak ada buat apa. Nah, mereka lah yang tulis sendiri, patu buat nama kitab sendiri, patu dibubuh nama Imam Syafi'i. Ya tak ada buh nama dia sendiri. Tu yang berbeza. Tujuan apa tu? Tujuan nak menyesatkan orang lain. Tujuan nak orang percaya kata fuak dia ni betul. Sebab pendapat itu supaya Imam Syafi'i. Supaya mana? Supaya dengan pendapat Imam Syafi'i, hak mereka dikare-karekan. Hak mereka mereka-rekakan. Bukan pendapat Imam Syafi'i yang sungguh dak kali. Nah, ini masalah saudara semua. Sebab tu hari ni kita kena tengrutan. Nah, kena widah. Nah, tak gitu kat nyanya kita. Nah, ada. Dan kadang-kadang saya ayat betul-betul kita sia belah kepada orang muda daripada Wahabi sekarang ni, Salafi sekarang ni yang semangat kuat dan mereka berasa kata mereka lah betul kena gitu gini. Padahal mereka tu kena tipu dah. Kitab yang mereka baca tu ada hak pelang dah, palsu dah, bohong dah, dusta dah, direka diubah dah. Nah, Imam Syafi'i sungguh lah. Kalau Syafi'i pun ibarat, tapi perkataan itu bukan perkataan Imam Syafi'i sungguh. Nah, ada dia. Faham, kena faham situ saudara semua. Nah, baik. Wa kana wadda' al-hadis. Ni. Ulama jarh wa ta'dil kata seorang ulama yang digelar Syekhul Islam yang nama dia Abul Hasan Al-Hakari ni, orang ni wadda' al-hadis. Nah, banyak yang reka hadis. Nah, maka orang lagu ni dia tak tahu bagak. Nabi kata apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang bohong di atas aku, ia kata aku kata padahal aku tak kata, kali Nabi kata, maka orang macam ni sipai ambil tempat duduk lain aku belah-belah. Maka orang lagu ni kau kita nak percaya. Orang lagu ni yang kita nak pegang lebih lagi bab akidah. La haula wala quwata illa billah. Kena pilih sikit saudara semua. Nah, kita kena ambil hak yakin kata sahih siqah baru tak apa. Nah, ada. Baik. Dan bagi perkataan Imam Syafi'i ini ada riwayat soal lagi. Wa hunaka riwayatun ukhra 'an al-Imam Syafi'i. Di sana ada riwayat soal lagi daripada Imam Syafi'i. Nah, daripada riwayat Ibn Qadish. Nah, yang mati pada tahun 520 ni. Nah, wal Asy'ari ni Ibn Qadish patu Al-Asy'ari, dua orang ni. Nah, ia reka sebuah kitab, maka ia tak nama Aqidah Asy-Syafi'i. Saudara semua, ni sangat takut nah. Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jagakanlah akidah umat Nabi Muhammad ya Rabb daripada penjahat-penjahat, pengkhianat-pengkhianat. Tetaplah kami di atas akidah yang betul ya Allah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, dan juga anak cucu kami ya Allah, dan jira-jira kami, kekasih-kekasih kami, orang masyarakat kami 3 wilayah ni, dan umat Islam semua ya Allah, jagakanlah akidah kami daripada gelecah geleweng. Nah, sebab takut sangat saudara semua dengan benda yang berlaku. Sebab apa? Sebab mereka main-main dengan agama ni. Nah, aku ni nak orang ikut fok dia ni kat buat belaka.
Nah, tak ada kata takut ke Tuhan, tak ada. Nah, bahang ni bahang. Bahang kalau bahang bak dunia pun salah dah. Dosa dah. Nah, apakah lagi bahang bak agama. Nah, maka ni Ibn Qadash dan Al-Ashari ni, Al-Ashari yang mati pada tahun 452, adapun Ibn Qadash mati 580 ni. Nah, ia kala kita, ia riwayat kita, dia panggil pun nama kitabnya Aqidah Asy-Syafi'i. Yang dan dialah riwayat kitab ni. Dia rekod sendiri. Emang orang tulis, dia riwayat ataupun dia karya sendiri dan dia riwayat. Nah, ni saudara semua. Allahu Akbar. Dan riwayat kedua-dua ni daripada Imam Syafi'i ghairu sabitin. Laisat bisabitatin, tak sabit. Semua tu batil belaka. Nah, bahkan karena dua-dua orang ini, Ibn Qadish dengan Al-Ashari ini, dua orang ini wadda'i al-hadis. Nah, orang yang rekor-rekorkan hadis. Saudara semua. Berarti kelih molek nah. Hak letak orang panggil apa noh? Hak sana perkataan yang batil kepada Imam Abu Hanifah wadda' hadis juga. Sana perkataan kepada Imam Malik juga orang-orang yang karut juga. Dan sana perkataan yang persu kepada Imam Syafi'i sampai kekala kitab mana. Sebuah kitab letak nama wasiat Imam Syafi'i, akidah Imam Syafi'i, semua tu bohong belaka. Nah, persu belaka. Nah, la haula wala quwata illa billah. Patu saudara semua dengan baik-baik. Imam Zahabi cerita kepada kita. Nah, dalam kitab dia Mizan al-I'tidal. Kata apa? Faqad i'tarafa, dan telah mengaku oleh Ibn Qadish bil wad'i. Yang mengaku kata ya banyak ya wak ni. Ya rekod hadis, rekod perkataan banyak. Yang mengaku diri. Siapa kata ni? Imam Zahabi dalam kitab dia Mizan al-I'tidal. Jilid yang pertama, muka surat 112. Nah, dan Imam Zahabi juga menghukum di atas seorang lagi yang nama Al-Ashari itu, nah, bil wada' juga. Nah, wada' saja. Nah, saudara semua, Allahu Akbar. Tak ada ke riwayat yang sahihah? Patu riwayat orang kenal tahu belaka. Demi apa riwayat yang dhaifah? Riwayat yang batilah maudhu'ah tu. Demi mari tu sebar. Nah, la haula wala quwata illa billah. Nah, dia kata dia ta'assub ada sa ni gak ia gelap habis mata hati. Tak nampak dah. Asal nak benar saja, asal nak tunjuk kata dia betul, nah, bohong ke bohong lah. Maka bagaimana nak betul dan bohong gitu lah. Nah, Nabi tak pernah bohong, Nabi kita. Dan agama Islam tak berdiri di atas dasar bohong. Tak berdiri di atas dasar khianah, tak. Atas dasar sidq, amanah. Ini agama Islam. Ini ulama Islam hak sebenar. Nah, siapa-siapa yang dakwah jadi ulama dan ada ilmu, tiba-tiba tu duk bohong, duk khianat situ, nah, hak ni dia panggil pak ulama usu, ulama yang jahat. Dan wal a'yadzubillah, ulama yang jahat tak kira sesiapalah akan masuk neraka lebih daripada orang semua berala lagi. Nah, ulama usu, ulama yang jahat di akhirat kelak, nah, akan dicapak masuk dalam neraka belum daripada orang semua berala lagi. Nah, Tuhan menyelamatkanlah kita semua daripada gulungan yang tak baik semacam itu. Dah wala a'yadzubillah, minta selamat saudara semua. Nah, saya bahasa hira tu ya, pelik tu ya. Lagu mana pelik? Pelik tuju apa? Tuju kita ambil orang yang bohong di atas Nabi, bohong di atas ulama, mari ambil perkataan yang wak dalil. Dusta. Nah, hak tu bahasa pelik tu. Pas mereka apabila bab fiqh hak jumhur ulama ni kata apa? Kata bab kelebihan amalan dhaif pun tak apa. Selama tak ada apa? Tak ada maudhu'ah. Selama tidak dia panggil syadid ad-dha'af. Nak beramal boleh, nak buat dalil boleh dengan hadis dhaif pada kelebihan amalan. Nah, tapi ulama Wahabi tak boleh. Tak boleh. Buat dalil ke mana dengan hadis dhaif? Bab fiqh tu. Tetapi hak peliknya mereka tak terima hadis dhaif
bab kelebihan amalan, tetapi mereka terima dengan hadis maudhu' bab akidah. Bahasa boleh terima tak kita saudara semua? Terima ambil perkataan hak maudhu' wa dalil bab akidah. Banyak benda kita lihat lepas hari kita cakap lepas hari dah. Ni pun supaya juga ni. Nah, ada. Sebab tu saudara semua dengar baik-baik saya nak pesan. Semula-semula jika kita dengar perkataan yang perkataan zahir dia tu menyalahi akidah jumhur ulama Islam semua, walau dia sanad kepada orang yang masyhur sekalipun daripada ulama, jangan terima. Sebab hak ya perkataan tu ada cedera tu. Pit peketik dah tu. Nah, ada. Supaya mak kita rayalah. Ambil siapa? Ambil perkataan siapa tu? Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, maka kitab Imam Abdul Qadir Al-Jilani Al-Ghunniyah tu kitab yang pernah berlaku ubah dah dengan tangan yang jahat. Nah, ada. Bagaimana kita nak ambil, nak iktimad di atas perkataan dia? Lebih-lebih lagi perkataan dia menyalahi perkataan salaf. Menyalahi perkataan salaf. Nah, sebab tu kita yakin sepenuh-penuh kata Imam Abdul Qadir tak kata kalimah tu. Bahkan itu daripada tamuhai orang lain. Sebab jika kita baca daripada awal sampai kepada akhir pendapat Imam Abdul Qadir sebagai khulasah semuanya, kok lain Imam Abdul Qadir kata. Nah, tak ada isbat tempat bagi Tuhan pun. Tak ada kata Tuhan di pihak atas pun tak ada. Nah, kita ambil semua kesimpulan. Sebab gini saudara semua ni. Ada kitab yang dikarya, direka, dibuat oleh orang. Saudara semua. Nah, itu dia. Baik. Dan ada pun asar kesal yang dihikayat daripada Imam Ahmad, yang Imam Ahmad kata tadi tu, kalau kita baca tadi tu saudara semua. Nah, kana min kitabis sunnah lil Khallal. Maka ambil mana ni? Ambil dalam kitab yang nama As-Sunnah. Kitabus Sunnah bagi orang mengarang Al-Khallal. Nah, seorang ulama nama Al-Khallal, maka ia ada kitab nama kitab As-Sunnah. Maka perkataan Imam Ahmad yang zahir tu kadang-kadang tunjuk kata Tuhan tu bertempat di atas arasy tu. Nah, duduklah kitab tu, Kitabus Sunnah bagi Imam Al-Khallal yang mati pada tahun 311 Hijrah. Nah, baik saudara semua. Kita mai kaji kitab ni. Wa hadzal kitab, dan bermula ini kitab Al-Khallal tu, kitab As-Sunnah tu, fihi ghuluwun wa abatil. Isi kandungnya ya, jika kita baca penuh dengan ghulu dan ada abatil yang menyalahi akidah salaf. Tanah kata apa? Tanah kata ini bukan perkataan Imam Ahmad yang sahihah dah. Nah, ada. Kitab ni dah masuk tangan lain dah. Tu saudara semua. Wa fihi aqaidu batilah. Dan adalah kitab ni akidah yang batil, mukhalifah bagi jumhur ulama Islam semua. Saudara semua. Sebab tu kita nak buat iktimad tak boleh kitab ni. Kitab Sunnah lil Khallal, kita nak iktimad tak boleh. Sebab apa? Sebab dalam tu ada abatil, ada benda yang palsu, benda yang bohong, dan ada akidah yang palsu yang menyalahi akidah umat Islam semua. Tiba-tiba kita ambil kitab ni buat pegang bab akidah. Hak ni kita bahasa hira ni. Hak ni kita bahasa pelik ni. Nah, bab fiqh, bab fadail a'mal, bab sirah, bab apa panggil terjemah, tak boleh, tak terima hadis dhaif. Tak terima, kena sahih sekarang ya. Tiba-tiba bab akidah sah kata hadis dhaif, hadis maudhu' pun mewak dalil. Kok mana itu tanah kata fikiran tu dia panggil dah kesok. Dah dia panggil apa? Dah keluar daripada manhaj yang mustaqim. Nah, saudara semua. Nah, ada. Maka sebagai contoh dan dalil yang kata di dalam kitab ni ada abatil. Mana tu cuba tak ayat, cuba buat misal sikit. Misalnya dalam kitab ni sebut kata Tuhan, Nabi ni akan duduk dengan Tuhan di atas arasy. Nabi akan duduk di atas arasy sekali dengan Tuhan. Maka tidakkah ini akidah yang fasidah? Akidah yang mukhalifah bagi jumhur ulama Islam semua daripada salaf dan daripada khalaf? Ya. Nah, itu dia. Lagi pula
dalam kitab ni juga ada perkataan ni saudara semua. Jadi Tuhan kata, ya Daud, hei Daud, udnu minni, mai masuk dapat aku, mai dekat aku ni, mai. Maka fala yazalu yudnihi hatta yamassa ba'dah. Maka Nabi Daud masuk sampai kita tepuh dengan Tuhan. Nah, dan kita ni kita as-sunnah bagi al-khallal ni. Nah, ada beberapa tempat daripada akidah yang mukhalifah, yang batilah. Yang pertama kata Nabi akan duduk di atas arasy sekali dengan Tuhan. Maka itu memberi makna kata Tuhan berjisim. Maka itu menyalahi akidah Ahlussunnah wal Jamaah daripada salaf dan khalaf. Lagi pula dalam ibarat tu kata apa? Hei Daud, mai dekat aku, mai dekat. Tuhan panggil Nabi Daud tu dekat dengan dia. Maka Nabi Daud pun gigi sampai tepuh dengan Tuhan, tepuh dengan zat Tuhan. Nah, tu. Lepas tu Tuhan kata, hei Daud, duduk depan aku ni. Kun amami. Maka Nabi Daud pun kata, Rabbi zambi. Ya Allah, aku malu sebab apa? Aku ada salah, dosaku. Maka Tuhan kata, kun khalfi. Kalau gitu, mundur di belakang aku. Wa khudh biqadami. Maka pegang kejap di kaki aku. Tidakkah semua perkataan itu tunjuk di atas bawah satu Tuhan itu jisim, saudara semua? Tidak. Tak ada orang yang belakang kata tak jisim. Jikalau ibarat saning. Ibarat saning tunjuk 100% kata Tuhan berjisim. Maka Tuhan berjisim siapa kata? Orang yang baik, orang yang betul daripada sunnah wal jamaah, tak ada siapa kata. Semua menafi belaka. Imam Ahmad menafi Tuhan berjisim. Imam Asy'ari menafi Tuhan berjisim. Ulama salaf belaka tu. Nah, ada. Jadi benar hak salaf ijma'-nya kata Tuhan bukan jisim. Tiba-tiba dalam kitab Al-Khallal ni ada perkataan yang memberi makna kata Tuhan berjisim. Sebab tu kitab ni kitab ni ada apa ni? Ada cacat dah. Imam Khallal tu orang panggil apa ni? Dia panggil gelacer daripada benda yang betul dari segi i'tiqad sebab dia tulis benar lagu ni dalam kitab dia. Atau bukan kata dia, orang lain mari tulis, mari ubah perkataan dia. Kalau gitu kitab ni nak i'timad tak boleh. Tu makna kata gitu. Saudara semua. Nah, tu dia. Baik. Dan so lagi pula saudara semua dengan baik-baik. Nah. Thumma hadzal kitab, dan ini kitab Al-Sunnah bagi Al-Khallal ni min riwayah Ibni Abi Ya'la. Siapa riwayat kita ni Ibn Abi Ya'la. Mati pada tahun apa? Mati pada tahun 458. Riwayat daripada siapa? Daripada Al-Mukhtar ibn Muhammad. Riwayat daripada Mukhtar ibn Muhammad. An Ibrahim, daripada Ibrahim. An Abdul Aziz ibn Abi Bakar Al-Khallal. Anil Khadir ibn Musanna Al-Kindi. An Abdullah ibn Ahmad. Anil Imami Ahmad. Sanad kitab Khallal riwayat oleh Imam Ibn Abi Ya'la. Ibn Abi Ya'la kata aku dengar kitab ni daripada Mukhtar ibn Muhammad, dan Mukhtar ibn Muhammad dengar daripada Ibrahim dengar daripada Abdul Aziz Al-Khallal. Dan Al-Khallal dengar daripada siapa? Al-Khadir, dan Al-Khadir dengar daripada Abdullah anak Imam Ahmad, dan Abdullah dengar daripada Imam Ahmad. Itu sanad kitab. Ini ialah sanad kitab yang nama Kitabus Sunnah, hak karya Imam Khallal. Kalau gitu maka sanad ni ada inqita', putus. Sanad ni putus. Lagu mana putus? Saudara semua mai dengar. Dia kata apa? Putus, lepas tu dhaif. Lepas tu murakkab pula sanad ni. Plesu gitu. Jadi Ibrahim yang riwayat daripada Imam Al-Khallal tu, dia beranak pada tahun 391. Dengar baik-baik nah. Saya nak ayat slow-slow supaya nawi kita nampak gambar. Ibrahim ia riwayat kita daripada Imam Al-Khallal. Baik. Maka Ibrahim ni beranak bila? Beranak pada tahun 391, saudara semua. Lepas tu
Abdul Aziz ni Ghulam Al-Khallal tu dia mati pada tahun 393. Jadi seorang mati 393, Ibrahim beranak 391. Maka saudara semua terima kedak akal. Kata budak 2 tahun mari terima ilmu daripada Abdul Aziz bin Khallal ni. Sebab masa tu Ibrahim yang riwayat kitab ni daripada Khallal tu, ketika tu ia umur 2 tahun. Makul ke tak? Umur 2 tahun nak kecek pun tak boleh lagi. So kata nak terima ilmu daripada orang, jalan pun baru duk jalan gebah. Tak keluar pergi duduk dalam rumah ya. Tu baik luar pun tak melekat ibu dukung pergi. Kecek tak boleh lagi. Dengar tak apa lagi. Pas bagaimana ia nak riwayat kitab daripada Khallal, padahal Khallal mati. Nah, ketika Khallal mati tu ia umur 2 tahun baru. Sebab Khallal mati tu tahun apa? Tahun 393. Dan Ibrahim yang riwayat daripada Khallal dia beranak pada tahun 391. Jadi dia beranak 42 tahun Imam Khallal mati. Pas bagaimana dia nak riwayat daripada Imam Khallal? Sebab tu di sini ada orang lain suku Sakak pula sini ni. Maka Imam Khallal boleh lepan orang betul, orang baik. Tapi orang di antara orang hak Ibrahim terima ni. Terima daripada siapa? Boleh hadis sinilah berlaku berubahnya. Sebab tu dia berlaku berubah sini, maka isi kitab tu bukan perkataan Imam Malik, bukan perkataan Imam Ahmad lah. Bukan. Tu saudara semua. Itu kita bincang bab sanad. Semua tu tunjuk kata riwayat tu palsu dan bohong saudara semua. Faham dah insya-Allah. Itu satu. Kalau gitu jawapan yang pertamanya semua perkataan sama ada Imam Abu Hanifah baik yang hikayat daripada Imam Abu Hanifah yang kata Abu Hanifah kata Tuhan di atas langit, dan juga riwayat yang hikayat daripada Imam Malik, daripada Imam Syafi'i, daripada Imam Ahmad, semua tu riwayat yang batilah belaka. Tak sah. Dan tak sah dan batil, maka tidak boleh kita nak kata Imam Ahmad kata tak boleh. Imam Syafi'i kata tak boleh. Imam Malik kata tak boleh. Imam Abu Hanifah kata tak boleh kata lagu tu. Sebab apa? Sebab riwayat bohong. Tu dia saudara semua. Satu. Yang kedua, sebagai jawapan yang kedua, jawapan yang pertama kita kata riwayat tu tak sah. Satu kita pergi setengah-setengah. Adapun riwayat yang kedua saudara semua, jikalau takdir kata riwayat ni sahih, jadalan takdir kata sahih, fardu kata padahal tak sahih dah, padahal palsu dah, padahal batil dah, tapi fardu kata bab munaqasyah ni, bab debat kita fardu kata sahih. Ya, Imam Malik kata sungguh lagu tu misal kata, padahal sungguh kata tak kata kali. Tu misal kata sahih, fardu kata. Maka falaisa muraduhum bila syak min qaulihim tilk isbatal makan wal jihah lillahi ta'ala. Maka jikalau riwayat sahih fardu kata, maka perkataan dia tu bukanlah makna kata Tuhan bertempat, Tuhan berjihad, bukan. Kalau kita kira tak sahih, cukup sekat tu. Kalau fardu kata sahih, padahal tak sahih dah, tapi fardu kata sahih, dan fardu wa misal kata sahih, maka perkataan dia tu bukan murad, bukan makna dia para imam mengisbatkan tempat bagi Tuhan dak dan mengisbatkan jihad bagi Tuhan dak juga, bukan makna begitu. Saudara semua, kenapa boleh kata bukan murad lagu tu? Sebab li ta'arudihi ma'a sarihi kalamihim athabiti anhum, kerana dia pelaga dengan perkataan yang sahihah daripada a'immah, dia pelaga. Maka kita nak tahu pendapat orang seorang ni, kita kena mari perhabis perkataan dia di segi bab ni, apa dia kata. Tu dia. Maka di sana ada riwayat yang sahih daripada para imam yang menafikan tempat bagi Allah, menafikan jihad bagi Allah, menafikan anggota daripada Allah, menafikan semua sifat-sifat ajsam daripada Allah.
Hak tu riwayat yang sahihah. Maka jika sini dia kata lagu ni, tak nak kata perkataan ni makna dia bukan ikut zahir tu dak. Makna kena pegang hak nu. Pegang hak riwayat yang sahihah nu. Hak kata Tuhan Maha Suci daripada tempat. Tuhan Maha Suci daripada berjihad. Maha Suci daripada bersifat dengan sifat ajsam. Tu jawab dia saudara semua. Mana kita ambil perkataan Imam Abu Hanifah dulu. Yang riwayat yang sahihah yang dia menafikan tempat dan makan dan jihad daripada Allah. Nah, itu dia. Jadi Imam Abu Hanifah ya ada kata dalam kitab dia. Nah, dia kata mana? Dia kata nuqirru. Nah, kita nukir ikrar bi anna Allah Ta'ala 'alal 'arsy istawa. Nah, dengan bahawa Allah beristiwa atas arasy. Tapi kelih min ghairi an yakuna lahu hajatun wastiqrarun 'alaih. Nah, tapi dengan tidak panggil Tuhan beristiwa atas arasy bukan kerana Tuhan berhajat kepada arasy dak, dan bukan Tuhan duduk atas ia dak. Tu makna tu. Boleh. Kalau gitu di sini Imam Abu Hanifah menafikan tempat bagi Allah. Menafikan tempat dan jihad bagi Allah. Nah, maka ni riwayat yang sahihah daripada Imam Abu Hanifah. Kalau gitu kita kena pergi hak ni, kena bergantung dengan hak ni. Sebab hak ni riwayat yang sahihah. Ada apa hak nu yang tak sahih tu? Zahir wala zahir dia panggil nak ikut lain, maka kena kembali ke sini. Supaya ayat Quran lah yang tu kata apa? Ada mutasyabihat, ada muhkamat. Dan hak muhkamat hunna ummul kitab. Maka tu harus bergantung dengan muhkamat, jangan bergantung dengan mutasyabihat. Nah, itu dia. Dan hak Imam Maliknya ada perkataan yang sahihah. Nah, yang kata apa? Al-istiwa'u ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'qul. Kita baca dah kemarin. Nah, wal kaif ai Tuhan dia panggil apa ni? Benda duduk di atas otak kita tu. Kata Tuhan duduk, Tuhan jihad atas, itu bukan dia. Ghairu ma'qul, itu bukan dia. Nah, itu dia saudara semua. Dan juga riwayat daripada Imam Syafi'i pun lagu tu juga. Imam Syafi'i kata apa? Innahu ta'ala kana wala makan fa khalaqal makana wa huwa ala sifatil azaliyati kama kana qabla khalqil makan. La yajuzu alaihi taghyiru fi dhatihi wala tabdilu fi sifatihi. Nah, itu nyata perkataan Imam Syafi'i. Kata Tuhan ada dan tidak ada tempat baginya. Nah, dan juga kata Imam Ahmad. Nah, itu dia. Imam Ahmad kata, wala yajuzu an yuqala, dan tidak harus nak dikata istawa bimumassatin. Dah, tidak boleh kita nak kata Tuhan istiwa dengan bentuk duduk tu. Tak boleh lagu tu, itu bukan makna dia. Ta'ala Allah an zalika uluwan kabira. Tuhan Maha Suci daripada makna hadut cerita otak lagu tu tu. Sebab itu sifat ajsam. Tuhan bukan jisim. Ni Imam Ahmad kata. Wallahu ta'ala lam yalhaqhu taghayyurun wala tabaddulun. Dan Tuhan tak berlaku berubah nah. Bagaimana Tuhan ada sedia kala, lala ni pun lagu tu. Sebagaimana Tuhan tidak bertempat, maka Tuhan tak bertempat. Sebagaimana Tuhan tak berjihad, maka Tuhan tak berjihad. Kekal di atas sifat azaliyah sebagaimana Tuhan ada pada sedia kala. Ni Imam Ahmad kata. Bagaimana kita nak ambil riwayat yang dhaifah, Ahmad kata ni Imam Ahmad kata Tuhan ada taharaj. Nah, ada dia. Dan Imam Ahmad kata lagi ada mana? Kata kullu ma panggil apa? Istawa kama akhbar. Tuhan beristiwa sebagaimana Tuhan ada Quran. Tuhan beristiwa sebagaimana Tuhan ayat dalam Quran, la kama yakhtur lil bashar. Bukanlah sebagaimana terletak dalam otak-otak manusia, bukan gitu. Pak, lagu mana-mana? Tuhan ayat dalam Quran. Istiwa, serah makna kepada Allah. Tu saudara semua. Baik. Itu jawapan yang kedua. Yang pertama riwayat batilah. Cerak dah dengan alasannya. Yang kedua, kalau fardu kata sahih, maka murad tu bukan ikut zahir tu dak, murad kok lain. Sebab apa? Sebab jadi pelagak dengan perkataan dan riwayat yang sahihah daripada imam-imam semua yang menyalahi perkataan itu. Nah, ada dia. Dan jawapan yang ketiganya saudara semua, jikalau kita misal kata perkataan ini sahih. Hak kata Tuhan di langit, Tuhan atas arasy. Nah, sahih misal kata. Maka
Nah, tinggi sini al-ulu al-manzilah. Di segi makna, bukan pada di segi hissi. Tinggi di segi makna, kemuliaan, kehebatan, keagungan. Tu makna gitu. Bukan tinggi hissi di atas tu, bukan dia gitu. Sebab kita kena mari hipung semua perkataan. Nah, dia dalam bab tu. Barulah tu bit natijah. Nah, jangan pilih tempat-tempat gitulah. La ulu al-mahalli wal makan. Bukan dia panggil tinggi tempat, dia panggil tinggi tempat gitu, bukan. Nah, ada dia. Baik, saudara semua. Itu jawapan yang ketiga. Dan jawapan yang keempatnya, saudara semua. Nah, jawapan yang keempatnya. Jikalau misal kata perkataan itu sahih, fardu kata, padahal tak sahih syarat dah, tapi fardu kata sahih. Nah, maka perkataan mereka itu ialah mereka kata lagu tu di atas jalan hikayah. Di atas jalan hikayah. Sebagaimana datang dalam Quran. Bukan pada makna, tak bukan pada makna, pada hikayah. Saya nak kata, boleh saya nak kata? Saya kata apa? Allah istawa ala arsyih. Boleh saya nak kata tu? Boleh. Boleh saya nak kata lagu tu. Inna rabbi istawa ala arsyih. Boleh saya nak kata lagu tu. Apa? Hikayat lafaz Quran. Nah. Ataupun saya nak kata apa? Saya kata lillahi yadain. Hikayat lafaz Quran. Boleh. Tapi juga saya tak ada pun kata Tuhan ni beranggota, tak ada. Tak ada pun Tuhan bertempat, tak ada. Tapi kecil lagu tu ikut hikayat Quran, ikut hikayat hadis. Innallaha yanzil ila sama'id dunya. Innallaha yanzil. Nah, hikayat hadis. Makna bukan turun daripada atas kepada bawah, dah. Patut makna apa? Nah, wallahu a'lam. Dah, naqilu al-ilma dzalika ila Allah. Itu mazhab salaf. Adapun kita pasti makna yang harus, yang layak dengan Tuhan sebagaimana dibuat oleh tengah para ulama khalaf, saudara semua. Nah, kalau gitu yang Imam Syafi'i kata innallaha ala arsyihi fi samaihi, ialah atas jalan hikayah lafaz Quran. Maka tidak ada masalah. Hikayah pada masa yang tidak ada syubhat jaiz, harus. Nah, ada. Maka masa imam dulu dia panggil tak ada mana, dia panggil syubhat. Lebih-lebih lagi fuk mujassimah tu dia panggil bau nak naik ya baru. Dah masa-masa dia panggil masa tu fuk nung duk timbul tu. Fuk qadariyah. Nah, fuk dia panggil pun fuk jahmiyah. Musyabbih tak ada lagi masa tu. Musyabbih mari belakang-belakang ni, ujian mujassimah mari belakang-belakang ni. Masa dia panggil lepas daripada tokoh-tokoh imam tu dah. Nah, atau ada pun hujung-hujung masa Imam Ahmad dah. Kalau nak ada pun. Nah, ataupun masa Imam Malik ni hujung-hujung dah. Nah, ada saudara semua. Baik. Itu bagai jawapan ringkas saudara semua. Nah, ada. Kalau gitu, saya nak baca, kalau siapa ada kitab, boleh comel perkataan ini. Dah pada muka 345. Muka 345 comel benar-benar perkataan ini saudara semua. Dah. Baik. Katakanlah falaisal khilafu fil fawqi wal istiwa. Bukan khilaf istiwa. Itu bukan khilaf, bukan di situ khilaf. Nah, sebab tu kata apa? Wallahu al-qahiru fawqa ibadi. Maka Tuhan isbat fawq bagi dia. Maka masalah fawq bukan khilaf. Tuhan fawq. Dan kalimah istiwa bukan tempat khilaf, sebab Tuhan kata ya istawa. Nah, itu dia. Tapi wa innamal khilafu fil julusi wat tamakkuni wal jihad. Hak tu khilaf tu. Nah, itu dia. Istawa ni dia panggil apa? Duduk ke? Tamakkun ke? Jihad ke? Tu khilaf. Ataupun Tuhan beristiwa tak khilaf. Semua orang kata malaikat fa Mu'tazilah. Nah, dan fuqaha pengikut dia. Nah, dan Tuhan innallaha fawqa ibadi. Ya. Sebab itu lafaz Quran. Maka bukan khilaf situ, tapi khilaf di makna dia tu. Lafaz la khilaf. Tak khilaf pada lafaz tu. Nah, kita beri main belakang dengan lafaz. Dan kita kata innallaha fawqa ibadi.
Innallaha istawa ala arsy. Boleh kita kata lagu tu, tidak ada masalah. Nah, tapi makna tu hak tu khilaf. Nah, seperti sini. Iaitu bukan khilaf di kalimah fauqiyah, bukan. Bukan khilaf di istiwa, bukan. Tapi khilaf di jihah, lepas tu tamakkun, julus. Ha tu situ khilaf. Nah, ada dia. Baik. Lepas tu walaisal khilafu fin nuzul. Nuzul tak khilaf sebab datanglah hadis yang sahihah mutawatir. Nah, tak khilaf itu. Lepas tu wa innamal khilafu fin naqlati wal harakati wal intiqal. Ha tu khilaf itu. Sebab dia ada intiqal, maka itu Tuhan berjisim. Sebab sifat intiqal daripada sifat benda yang berjisim. Sifat harakah, sifat berjisim. Ha tu dia. Sebab tu Asy'ariyah Al-Sunnah wal Jamaah qadiman wa hadisa menafikan harakat daripada Allah, menafikan intiqal daripada Allah. Nah, ada. Lepas tu walaisal khilafu fil yadi wal qadam. Nah, tak khilaf itu. Sebab datang warilah Quran, datang warilah hadis. Wa innamal khilafu fil jarihati wal a'dha. Nah, yad tu makna gapo situ? Jarihah ke bukan jarihah? Hak tu khilaf tu. Adapun lafaz tu la khilaf sebab ya warid. Kena faham situ, saudara semua. Lepas tu walaisal khilafu fil wajhi. Nah, kalimah wajah tak khilaf. Tapi wa innamal khilafu fis surah al-jismiyah. Hak tu khilaf tu. Rupa dan jisim di situ khilaf. Adapun wajah tak khilaf sebab dia warid. Nah, ada. Lepas tu walaisal khilafu fil ainain. Bukan khilaf di masalah mata. Nah, ada. Wa innamal khilafu fil hadaqah. Ni ala ni. Adakah begitu Tuhan lihat dengan alat ni? Hak tu khilaf tu. Nah, maka sesat orang yang sesat, geleweng orang yang geleweng, dan tetap atas benar orang yang tetap orang yang benar. Nah, itu dia. Walaisal khilaful kalam, dan tak khilaf kata Tuhan ni mutakallim. Tuhan bersifat dengan sifat kalam, tak khilaf tu. Wa innamal khilaf fil harfi was saut. Tapi khilafnya adakah kalam Tuhan ni suara dan huruf, adakah begitu? Sebagaimana kata fa' musyabbihah, kata fa' haswiyah, kata kalam Tuhan ni harfun wa saut. Nah, adapun Al-Sunnah wal Jamaah daripada salaf dan khalaf, nah, menafikan haraf dan saut bagi sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada dia. Saudara semua. Baik. Itu jawapan yang yang keempat. Dan jawapan yang kelima, saudara semua, ialah jawapan yang kelimanya ialah, saya pilih masa Ustaz. Ya. Jawapan yang kelimanya, saudara semua, sebab ya ada semua ni jawapan. Nah, bagi syubhat yang keliru yang ada hikayat daripada a'immah tu. Saudara semua, yang kelimanya para a'immah saning tu, Imam Hanafi baik, Imam Malik baik, Imam Syafi'i baik, dan Imam Ahmad baik, semua tu dia ada talamiz, dia ada ashab, ada orang pengikut yang siqat, yang betul-betul yang baik-baik. Nah, itu dia. Dan bagi anak murid dia pun ada juga, ada atbak juga. Nah, lapisan ke lapisan, jilan ba'da jil. Nah, maka saudara semua, kita nak ulang klik sikit, kita kecek dulu ni. Siapakah lebih tahu tentang hak imam mereka? Bak fiqh baik, bak akidah baik, bak gapo semua, siapa lebih tahu hak kekah sebenar? Anak murid dia. Dan siapa yang lebih kenal anak murid dia? Anak murid bagi anak murid dia. Dan siapa yang lebih kenal anak murid bagi anak murid, maka anak murid bagi anak murid dia. Begitulah. Maka jika kita mai kaji, para tokoh-tokoh ulama Hanafi semua dan tokoh-tokoh ulama Maliki semua yang siqat, tokoh-tokoh ulama Syafi'i dan Hanbali semua, tak ada pun riwayat, tidak ada pun dia panggil perkataan yang sabit yang kata Imam Abu Hanifah ni pergi kata Tuhan bertempat dan berjihad. Tak ada nah di kalangan ulama Hanafi semua, tak ada. Nah, ada dia. Ulama Hanafi hak Al-Sunnah wal Jamaah. Juga daripada pengikut Imam Malik.
anak murid dia, anak murid bagi anak murid dia, anak murid bagi anak murid dia, begitu sampai kepada masa belakang-belakang ni. Tak ada pun orang kata Imam Malik i'tikad dia pergi kata Tuhan bertempat, Tuhan berjihad. Tak ada pun saudara semua. Dan begitu juga dia panggil apa? Orang-orang yang bermazhab Syafi'i. Tidak ada yang kecek kata Imam Syafi'i itu akidah dia dan i'tikad kata Tuhan bertempat di tahara. Tak ada pun saudara semua. Maka begitu juga dia panggil apa? Imam Ahmad ibn Hanbal. Saudara semua. Nah, itu dia. Sebab tu jawab kita pergi sebab ia berekeh. Jawapan yang keenamnya kita kembali klik pula. Saning anak murid dia. Kembali mari klik yang keenam, jawab yang keenam kepada buku-buku terjemah pula. Kitab At-Tarajim pula. Yang terjemah Imam Hanafi. Yang terjemah ramahlah tadi tokoh-tokoh ulama Hanafi dan ulama mazhab lain terjemah Imam Abu Hanifah. Dan ulama-ulama yang terjemah Imam Malik sama ada daripada mazhab Malik sendiri dan daripada mazhab yang lain. Dan orang-orang yang terjemah Imam Syafi'i daripada ulama mazhab Syafi'i sendiri dan daripada mazhab yang lain. Dan tokoh-tokoh ulama yang terjemah Imam Ahmad bin Hanbal sama daripada ulama-ulama mazhab Hanbali sendiri dan daripada ulama mazhab lain. Ada kedak para ulama tarajim yang siqat, yang udul yang baik ni. Nah, terjemah kata pak orang ni Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ni akidah dia akidah pegang kata Tuhan berjihad. Ada tak? Tak ada siapa sebut kalimah tu. Nah, dan ada kedak yang kata mereka ni beriktikad bahawa Tuhan bertempat di atas arasy. Ada kedak? Tak ada pun saudara semua. Nah, tak ada kimah habuk kat lagu tu. Nah, itu dia. Lepas tu bagaimana kita nak panggil pun nak percaya orang yang kata ni imam kata lagu ni. Semua riwayat yang bohong yang palsu saja. Saudara semua. Ini hakikat yang sebenar. Nah, itu dia. Ini benar yang berlaku saudara semua. Allahu Akbar. Dan ini panggil pun sangat bahaya sekali di atas umat Islam di hari ini. Mereka ni nak dakwah betul-betul dengan tak tipu, tak benar dah. Nak dakwah betul-betul, dengan tak tipu, dengan tak kelang, tak hilak ni mereka tak jadi. Dia mau tak percaya. Sebab apa? Sebab dia diri itu lemah, tak masyhur. Orang tak dengar perkataan dia. Dan perkataan ulama dia pun ada muntin, dia panggil. Ada orang rat goyak, dia panggil akidah, dia panggil tak betul semua. Kalau gitu, nak ambil perkataan tu urut-urut dia panggil pun orang tak percaya mana. Sebab tu ambil perkataan daripada tokoh ulama Ahli Sunnah wal Jamaah yang diaku oleh umat Islam semua. Tapi mari pak ubahkan perkataan. Kata Imam Syafi'i kata, padahal Imam Syafi'i tak kata pun. Kata Imam Malik kata, padahal sungguh Imam Malik tak kata pun. Kata Imam Ahmad kata ni Imam Ahmad kata ni, padahal bohong saja. Ini benda yang berlaku di hari ini dalam masyarakat. Sebab tu saudara semua jaga baik-baiklah di kita. Sebab tu nak dengar yang mengajar, pilih dengar hak baik-baik. Pilih dengar hak bersih-bersih. Pilih dengar hak sidq, betul dan ada amanah, tak khianah. Itu dia. Sebab apa? Sebab di hari ini kita duduk pada zaman yang Nabi kata akan datang satu masa di atas umatku. Orang yang bohong kecek orang percaya, orang benar kecek orang tak percaya. Ini masalah. Allahu Akbar. Sebab tu jaga diri kita, jaga ahli keluarga kita, jaga waris-waris kita, ahli kampung tempat kita, dan nak dengar, pilih dengar hak baik-baik. Dan jangan hatta mengaji sekolah hak cenderung gitu tu. Janganlah saudara semua nak. Kadang-kadang kita tak apa. Tiba-tiba anak kita dah klik netelnya. Anak kita dah klik dia panggil apa? Mari rap kita, mari hukum kata kita sesat. Berlaku dah ni. Misal saya duduk Teluban Saya duduk Teluban ni berlaku dah. Dengan kawan saya sendiri, seorang babo juga. Tapi dia hantar anak dia ngaji dia panggil di Teluban tu. Dia satu sekolah lah kita kata, tak nak ayat ke mana-mana. Sekolah yang orang berihan dan guru semua tu daripada golongan yang baru Wahabi macam ni. Ada dia. Maka anak lek, ayah semaya subuh kunut, kata ayah semaya salah. Ada dia. Dan dia ayat kepada ayah kata Tuhan kita doa atas. Ia tahan dalam jiwa anak-anak kita. Guru semacam ni. Hari ni banyak benar guru dia duk jadi wiakon dah sekolah siang hari ni.
Nah, sebab tu kena bingat mana anak-anak kita tu. Saudara semua. Nah, ada dia. Tapi hak halu meninggal lagi, hak besar nu bahaya lagi. Hatta ngaji mana? Hatta ngaji kok serung sudah halu dah. Walau mula-mula kita tak gapo kali, mula-mula gila kita ni. Nah, tapi duduk di situ duduk laku bed dah, duduk tepat gelang demo dah, tak ada gapo. Lama-lama bosa. Lama-lama bosa. Lebih-lebih lagi benda hak dengdu tu comel sangat. Kami ikut Quran Sunnah. Ha tu dia. Duk tanya sama pagi petang Malaysia setiap masa. Wakwi budak tu, oh jadi yang caya. Lama-lama berat lagi. Dan gi pak kadang-kadang hukum kata ayah ni syirik lah. Kata ayah sesat lah, tu masalahnya. Pak kita suka ke nak ada lagu tu? Nah, sebab tu saudara semua, ini benda yang kita kena amati menalah. Kena halasi, kena beringat. Nah, sebelum nak sahaikan pai, lepas tu nak kekai tak boleh dah. Nah, saudara semua. Baik, maka sekadarnya saja pada hari ini. Terima kasih semua yang bersama kita, yang duk share, duk gapo tu, terima kasih banyak-banyak. Nah, ada dia. Maka insya-Allah esok hari sama lagi. Nah, boleh hadir 2-3 hari lagi kita khatam kitab ni. Nah, ada dia. Maka pada hari ini terima kasih banyak-banyak. Saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.